Halo, selamat pagi dan salam sejahtera semua Atomian dan luar biasa baik. Okay? Jadi malam ini ada satu sesi perkongsian yang saya rasa agak special sebab yang ini tidak disering dikongsikan oleh leader-leader, tapi memang ini sangat penting dalam bisnes Atomi. Jadi malam ini kami sangat bangga sebab dapat mempersilakan Senior Roastmaster Mr. J.S. Lim, tim kita untuk membuat perkongsian. Dan topik beliau pada malam ini adalah 8 langkah kejayaan. Jadi sebenarnya kejayaan memang ada langkah-langkah dia, tapi kebiasaan orang tidak tahu dan memang jarang ada orang akan berkongsi tentang macam mana kita nak berjaya, kan? Sebab di luar sana bila orang yang berjaya berkongsi rahsia kejayaan, dia akan membuat satu lagi kompetitor. Jadi tidak ada orang akan buat perkara sedemikian. Tapi di dalam Atomi itu lain sebab kita saling bantu membantu. Jadi kalau leader-leader kita berkongsi rahsia kejayaan mereka, jadi memang semua bermanfaat. Kita maju ke kejayaan bersama-sama. Okay? Jadi kalau boleh sila buka kamera pada malam ini dan tanpa membazirkan masa, saya ingin mempersilakan Senior Roastmaster Mr. J.S. Lim kita untuk berkongsi dengan kita macam mana dia berjaya dan macam mana kita juga boleh berjaya. Okey, dipersilakan. Ya, terima kasih Jam dan selamat petang dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan Atomian sekalian. Ya, kita bertemu di hari ini di sesi yang sangat penting bagi saya ya, dan saya ingat yang juga sangat penting lah bagi semua orang yang nak berjaya di Atomi, sebab boleh dikatakan 100% ya, iaitu boleh dikatakan semua pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang berjaya di Atomi ya mengamalkan 8 langkah berjaya ini. Dan 8 langkah berjaya ini telah diperkenalkan oleh chairman kita Mr. Pak Hanggil ya. Dia sendiri yang recommendkan, dia sendiri yang perkenalkan 8 langkah berjaya. Okay, so selalu saya nak cakap lah, kita sangat-sangat bernasib baik, sangat-sangat bertuah. Sebab apa? Sebab kita mempunyai satu platform yang begitu canggih, yang begitu, saya tak tahulah nak cakap ya. Selalu saya tengok sebab apa saya cakap begitu tahu? Sebab kalau kita tengok di luar sana, orang lain, syarikat-syarikat jualan langsung yang lain kan, apa mereka buat? Mereka nak sponsor satu member, mereka kena panggil member bayar tau, sebab itu member fee bukan percuma. Yuran member tu bukan percuma, dia kena adakan charge, kena bayar. Faham tak? Lepas tu bila dia masuk member bukan itu saja, mereka kena beli package beribu-ribu ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, anda bayangkanlah kalau saya nak sponsor kawan saya, kalau saya nak minta kawan saya keluarkan duit beribu-ribu ringgit lah, adakah itu senang? Saya masih ingat lagi masa dulu saya muda, okeylah sekarang saya pun muda lagi lah. Masa dulu mula-mula saya buat direct sales, saya pernah buat direct sales yang pertama kali bila saya dengar apa yang kawan saya cerita, saya sangat-sangat excited, dan hari keesokan saya pun ambil bag saya pergi cari kawan saya, seorang lagi kawan saya nak sponsor dia. Tapi cakap saya tak berani buka mulut loh. Nak panggil dia bayar itu member fees RM100 pun saya tak berani buka mulut. Lagipun nak panggil dia beli itu package, itu pun susah.
Sebenarnya ya betul Pak, saya tak tahu lah, tapi saya ingatlah memang susah, lebih-lebih lagi kawan baik kita kan. Kita nak panggil dia beli barang, kita nak jual barang bagi dia, seolah-olah macam kita tak sempat hati lah. Sebab itu saya sangat-sangat tak suka buat direct sale. Sebab apa? Saya nak panggil kawan saya nak jual barang bagi kawan saya. Dan kawan-kawan kita pun nak ada satu pemikiran tahu. Pemikiran macam mana tahu? Ini beberapa ringgit saja pun dia pun nak ambil keuntungan saya. So mereka selalu minta member price lah. So tak boleh, sungguh susah lah kalau kita nak buat platform, kita nak ada di platform macam itu. Betul tak? Betul tak? Jadi kita mempunyai satu platform yang begitu canggih, begitu baiknya, di mana kita tidak perlu masuk member percuma, kita tidak perlu panggil member beli package. Ya, tapi itu pun begitupun kita ramai daripada member kita kata susah nak sponsor orang, susah nak pergi buat sharing. So apa malunya, apa kita nak takut? Sebab kita bukan nak minta duit, bukan nak minta sedekah, kita cuma pergi buat sharing dengan niat kita nak bantu, kita nak kongsikan sesuatu yang baik kepada mereka. So kita kena ubahkan sikap kita. Ya, so saya rasa ini sangat penting ya. Okay, so tanpa membuang masa, kita mulakan sesi kita hari ini, iaitu 8 langkah berjaya. Sebenarnya 8 langkah berjaya yang saya nak sampaikan, saya akan berikan tips untuk macam mana kita nak buat. Setiap langkah saya akan berikan tips. Jadi kalau anda boleh tolong sediakan pen dan kertas untuk tulis lah. Okey, saya sharekan. Boleh nampak tak? Slide ini boleh ya? Okey. So 8 langkah berjaya dalam Atomi. Langkah yang pertama, membina impian anda. So yang mula-mula sekali saya nak tanyalah, adakah anda ada impian? Apakah impian anda ya? So kita semua orang memang ada impian. Memang kita tak suka kehidupan kita, cara kehidupan kita hari ini. Kita rasakan kita kekurangan sesuatu kan. Tetapi apakah impian anda? So bolehkah anda masih ingat lagi kah impian anda pada 3 tahun kah, 5 tahun yang lepas? Di mana anda kata anda nak capai apa impian pada tahun 2020 atau 2022? Ataupun anda ada apa-apa impian lagi kah di masa depan? Jadi anda kena faham betul-betul impian anda. Impian kita selalunya cash, betul tak? Lebih-lebih lagi pada saat ini memang benda semua naik harga, inflasi memang sangat teruk dan kita tak tahu lagi benda akan naik harga lagi tak. Sekarang sudah naik, boleh naik lagi harga tak? Betul tak? So selalunya kita nakkan apa, kalau boleh cash in hand, cash dalam tangan atau cash di dalam bank ya. Tiap-tiap bulan kita ada duit yang bukan saja untuk kita membayar kos kehidupan kita, tetapi kita juga ada cukupnya duit untuk kita nak belanja. Belanja nak pergi melancongkan, nak belanja nak pergi tolong nak bagi masyarakat ke atau sesuatu. So apakah impian anda? Ya, so ini kalau untuk leader-leader yang lain tolong kita kena tolong downline kita untuk mencari impian mereka. Mencari macam mana kita nak cari impian kita ya. Yang penting kita nak tahu apakah pain point kita. Apakah yang kesakitan kita? Kita nakkan sesuatu. Ada orang bukan dia kata nak kereta saja. Dia nak cash. Ada orang dia kata dia nak banglo. Jadi apakah yang impian mereka? Ada orang bukan ini. Ada orang kata dia nakkan masa yang lebih supaya dia boleh menjaga keluarganya.
Ya, so itu semualah impian ya. So kita kena carikan, kena pastikan impian kita, pain point kita dan juga pain point kawan-kawan kita atau downline kita. So itulah ini sebagai satu motif untuk kita menuju ke hadapan. Ya, so selalunya saya boleh nampak di kalangan kita bila kita dengar ceramah ke atau kita dengar member-member kita buat sharing kan, kita seronok kan, kita memang excited. Tetapi ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau tanpa satu impian kita tak boleh berjalan, kita pun tak tahu kita nak buat apa, betul tak? Kita excited saja dan kita buat tak tentu arah, betul tak? So kita kena ada satu impian yang betul-betul. So impian ini kalau kita kena, kalau boleh kita tulis, kalau kita nakkan, contohnya kalau kita nakkan kereta yang mewah, kalau boleh kita tangkap gambar kereta itu dan kita lekat di tempat yang kita boleh nampak, banglo kah, kereta kah, cash kah, apa-apa, dan yang selalunya kita boleh nampak ya. So kita boleh nampak, kita boleh bayangkan, dan semestinya kita kena tulis juga berapa harga yang kereta itu atau rumah itu. Dan bukan itu saja. Bukan tulis itu saja, kita juga kena tuliskan tarikh bila saya nak beli. Bila saya nak beli kereta, bila saya nak beli rumah itu. Ataupun cash, bila saya nak bayar keluarga saya pergi melancong, atau bila saya nak bagi anak saya ambil pelajaran piano ke atau sesuatu. So itu impian kita, bukan saja setakat kita bayang saja. Bukan setakat bayang, kita kena tuliskan, kita kena nampak dan kita kena tuliskan kuantitatif, iaitu berapa harga, dia punya value dan juga tarikhnya. Ya, so kalau begitulah anda baru boleh buat, anda baru boleh impian anda baru boleh sangat-sangat ketara, sangat-sangat jelas ya. Ya, so impian kita mestilah lebih besar. Kalau impian anda lebih besar, maka masalah anda akan jadi kecil. Ya, so ingatlah, impian tolong cari impian anda. Sesiapa yang tak ada impian, dia tak akan berjalan. Dia tak akan start, ataupun bila dia start buat Atomy pun dia akan start dan stop sebab dia tak tentu arah ya. So kita kena adakan impian yang sangat-sangat jelas. Anda mesti ada satu impian yang sangat-sangat jelas bagi anda sendiri. So untuk tips ini, apa yang saya nasihatkan, apa yang kita nak buat, kita tuliskan impian kita di dalam buku Balance Life Scenario dan kita akan semak, dan tolong semak, sesiapa yang sudah tulis tolong semak tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan. Adakah impian anda sudah capai? Sebab kalau kita ada impian yang besar, kalau kita tulis dalam buku senario kita kan, kita akan bahagi kepada impian yang kecil. Impian yang kecil boleh capai dan sederhana, dan lepas tu besar. Dia dibahagikan kepada beberapa bahagian impian kita. Ya, contohnya lah, kalau saya nak menjadi seorang sales master, saya nak menjana pendapatan 10,000 kan. So pertama kali saya orang baru kan, saya mesti buat matching pertama. So bila saya dapat matching pertama, saya kena cepat-cepat buat target saya nombor 2, impian saya nombor 2. Bilakah saya akan dalam 2 minggu atau 1 cycle, saya kena buat matching sekali. Jadi 1 bulan saya kena buat 2 kali matching. Lepas 2 kali, 1 bulan buat 4 kali. Ya, 2 minggu 2 kali, 2 minggu 2 kali. Lepas tu 2 minggu 4 kali, 2 minggu 4 kali. Kalau anda boleh capai 2 minggu 4 kali, ya, anda sudah cepatlah. Anda sudah boleh pada bulan yang ke-6 kan, anda sudah boleh cuba untuk fight SSM. SSM dia nakkan 5 kali saja matching dalam 1 cycle. Lepas tu 9 bulan anda pun sudah boleh fight sales master.
Dan kalau anda boleh capai ini, 1 tahun anda boleh dapat Auto Sales Master, iaitu anda akan menjana pendapatan lebih kurang 10,000 dan tiap-tiap bulan. Itulah impian kita ya. Alright, so langkah yang nombor 2 ialah keazaman. Keazaman kita. So bukan kita ada impian saja, kita mesti ada satu. Bila kita sudah ada impian, kita kena ada satu keazaman. Kita mau. Impian saya nak ini ni, so saya mesti mau. So sikap mental kita kena ubah. Sikap mental kita kena ubah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ubah macam mana? Kita bukan nak main-main saja. Sikap mental kita, ada ramai orang kata saya nak capai bila-bila lah, nak capai sales master, nak capai diamond lah. Tapi itu cuma cakap saja. Dia bukan mau sungguh-sungguh. Ya. So di sini kita mesti ada satu sikap yang saya mesti mau. Seberapakah kuat keinginan anda itu? Iaitu anda berapa kuatkah keinginan anda? Anda mesti mau. Jadi sini saya ada satu cerita lah, cerita yang pendek yang boleh menunjukkan, boleh membezakan yang kita sungguh-sungguh kita mesti mau dengan yang kita cuba saja. Sebab ramai orang dia cuba saja. Saya tak apa, saya cubalah. Sebab saya ada kerja nih, saya buat Atomi kan. Saya cubalah, kalau boleh dapat, dapatlah. Kalau tak dapat, tak apalah. Ini rezeki saya lah. So itu salah. Kalau you ada hati yang mesti mau, walau macam mana pun, you kena buat juga. Inilah ceritanya. Di satu hutan ada seekor harimau kecil. Harimau kecil ni ibu harimau lah. Ibu harimau bagi tahu harimau anak dia, anda boleh cuba pergi memburu, cuba memburu. Kalau tak dapat tak apa, sebab mak nanti akan bagi makanan bagi sang harimau ini ya. Jadi harimau ni pun, harimau yang baby harimau ni pun dia pergi cari-cari, dia jumpa seekor arnab. Bila dia jumpa arnab macam mana, dia kejar arnab tu, dan arnab itu lari-lari dengan cepat-cepat dan hilang. Ya, so harimau ni dia cuba saja. Okey, tak dapat tak apa. So dia baliklah. Hari keesokan dia jumpa lagi arnab ini. Dia pun kejar lagi dan dia tak dapat juga. So hari ketiga bila dia jumpa arnab ini, dia pun hairan, dia bertanya kepada arnab, si arnab, kenapa anda begitu cepat? Saya harimau tapi saya tak dapat kejar you. So ini si anak pun menjawablah, sang harimau, mak saya kata kalau saya jumpa harimau, saya kena lari cepat-cepat. Kalau saya tak lari, saya akan mampus, saya akan mati, saya akan hilang nyawa. So harimau dia hairan sebab mak harimau kata anda cuba saja. Dia pun cubalah, dia lari, tak dapat tak apalah, dia cuba saja. Tapi dengan arnab bukan, dia kena lari kalau itu nyawa dia. So begitulah bezanya orang yang cuba saja dan orang yang mesti mau. So kita mesti ada satu sikap yang mesti mau. Kalau you tak ada sikap yang mesti mau, you tak boleh berjaya. So inilah sikap mental kita kena berubah. Saya boleh nampak ramai downline, ramai orang, ramai member-member yang baru bila mereka dengar pembentangan pemimpin kita kan, macam semalam kita ada sesi juga kan, pagi ini pun ada sesi juga kan, Tuan SB dan Tuan Asadi kan. Bila dengar orang cakap, dia sangat excited, tapi dia bukan nak sungguh-sungguh. Sebab apa? Kalau tak sungguh-sungguh, saya ada kerja, saya balik rumah hari ini sepatutnya saya kena keluar dengan leader saya, tapi tak apalah, malaslah, esok baru pergi lah, lusa baru saya telefon, baru buat appointment lah. So ini semua akan menjadikan anda tidak boleh berjaya. So penentuan menunjuk dalam setiap tindakan anda ya. Anda mesti kena bersungguh-sungguh dan tekad untuk membuat anda lebih jauh. Ya, so untuk tips ini, apa yang kita kena buat, kita kena ubah sikap kita dengan sungguh-sungguh apa yang kita mau, sebab ingat kita kesuntukan masa.
orang yang kesayangan kita tak boleh tunggu. Dulu pun saya selalu ingat, mak bapak saya tak boleh tunggu. Kalau saya tak berjaya, kalau saya tak boleh menemani mereka, saya taklah masa. Kalau saya asyik kerja dalam masa, mereka akan jadi tua dan mereka akan meninggal satu hari nanti. Jadi untuk itu, dan anak-anak kita juga dia akan besar. Jadi apakah yang kita nak bagi kehidupan kepada mereka? Apakah yang kita nak? Apakah yang kita boleh buat? Ya, apakah yang anda boleh buat? Jadi itulah, anda tak boleh cuba, anda kena sungguh-sungguh. All up, orang kata all up ya. So tips untuk langkah nombor 2 ini, yaitu kita kena sentiasa pergi attend Success Academy, ODS dan meeting-meeting yang diadakan oleh tim kita. Tolonglah attend banyak sikit sebab inilah dia boleh mengubah mental kita, ubah pemikiran kita, dan dalam meeting ini dia boleh merangsangkan ataupun menginspirasikan kita supaya kita boleh jalan lagi ya, untuk jalan dan teruskan perjalanan kita. Alright, so kita pergi ke langkah nombor 3. Selepas anda sudah ada keazaman, selepas anda sikap dan mental anda sudah betul, anda kena bertindaklah. Tak boleh sikap semua betul tapi tak bertindak. So step ketiga sangat-sangat penting. Step ketiga ialah kita buatkan senarai nama. Senarai nama. Senarai nama. Jadi senarai nama yang kita buat, kita kena berapa nama yang kita perlukan. Senarai nama tu berapa nama yang kita perlukan. Ada pemimpin yang kata 250 pun ada yang kata 300 pun ada. Tapi bagi kita ni 100 cukuplah. 100 nama cukuplah. Tapi ada orang kata apa tahu? JS, saya mana ada kawan, saya tak ada kawannya. Kalau you tak dapat cari, tolong buka handphone. Dalam handphone contact list, sana you cari banyak. Dan saya pasti kebanyakan anda mesti ada lebih dari 100 orang. So tuliskan nama-nama itu. Jangan jadi tukang tilip. Ini tak boleh lah. Ini siapa? Ini Tuan Asadi, ini orang kaya, dia tak boleh buat lah. Ini Yam, dia orang muda, tak boleh buat lah. Jangan menentukan masa depan dia. Bukan kita kategorikan mereka. Ini orang dia suka kecantikan, ini orang dia suka suplemen, dia jaga kesihatan, atau ini orang dia suka buat bisnes. Kita kategorikan mereka dan jangan kita pergi potong nama dia sebab dia ini orang kaya tak boleh, ini orang muda tak boleh, inilah apa-apa tak boleh. Jangan buat macam tu. Kita kategorikan mereka dan bagikan keutamaan. Jadi keutamaan dia makna apa? Selalunya kita name list kita ada A, B, C. Name list A itu maknanya orang yang rapat dengan kita, orang yang kawan dengan kita, yang selalu kontak dengan kita. Yang B itu dia kawan kita juga atau saudara kita yang kita jarang kontak lah. Jarang kontak. Dan C itu macam orang yang kita tak berapa kenal lah. Macam dulu masa saya buat kan, saya pergi beli burger, saya jumpa orang yang jual burger tu, saya ambil dia punya kontak dulu. So itulah macam tu orang yang kita baru saja kita kenal. So kita kena ada A, B, C name list, dan apa yang kita pergi dulu, kita pergi A dulu. Kita ambil A, name list A, kita pergi buat sharing dulu. Ya. So ingatlah, kita kena ada kategorikan dan kita kena ada A, B, C name list. Dan lagi satu yang sangat penting, name list kita ini kan, name list kita kan tak boleh pangkah, tak boleh. Saya sudah jumpa siapa ni, Tuan SB, saya sudah jumpa dia, tapi dia tak mau. So saya pangkal nama dia. Tak boleh buat macam tu. Anda kena ada satu name list lagi yang kita tulis KIV, keep in view. Maknanya saya sudah share dengan Tuan SB tapi mungkin dia tak mau.
Dia tak mau, dia tolak saya. Mungkin kemahiran saya tak bagus. Mungkin semasa saya membentangkan bisnes Atomi ini tak bagus sebab saya orang baru. Ataupun mungkin pandangan dia pada masa itu, dia ingat ini direct sale, dia tak mau. Macam dulu saya lah, ingat Atomi direct sale. So kita letakkan dia di name list KIV dan kita sentiasa boleh follow up. Kena follow up lah. Sebab nanti bila dia ubah pandangan, dia akan cari siapa. Itu hari siapa panggil saya buat. Kalau tak ada, kalau orang lain panggil dia masuk, dia sudah ubah pandangan, dia masuk orang tu. So anda lompatlah, ayo ini orang saya sudah, kawan saya ni Tuan SB ni saya sudah lama saya sponsor dia dulu. Tapi dulu dia tak mau. Sebab dulu tak mau tak bermakna dia sentiasa tak mau. Mungkin sekarang dia mau, mungkin hari ini mau, mungkin esok dia mau. So kita kena sentiasa adakan name list ini untuk follow up. Untuk follow up dia. Okay? Boleh so ini name list kena buat name list. Kalau tak buat name list, saya tengok ada orang tak buat name list dan cakap tak payah. Kalau you tak buat name list, you ikut name list di otak kita saja dan tak boleh. Kita mau kalau boleh 100 orang. So untuk name list ini, tips untuk ini ialah kita tak boleh jadi tukang tilip. So kita kena adakan, ingatlah kita punya hukum kejayaan. Hukum kejayaan, ada satu hukum kejayaan kita panggil 20-80. Maknanya kalau kita cari 100 orang, so kita boleh dapat sponsor 20 orang. Jadi 20 orang itulah sangat penting ya. Kalau network kita ada 20 orang, dan kita kalau boleh buat follow up dengan buat cara yang betul, so inilah network kita boleh berkembang dengan pesat. So tolong targetkan 100 orang. So tips untuk ini, tolong ingat targetkan 100 orang. Dan seterusnya kita ke langkah yang nombor 4. Langkah nombor 4, jemputan. Alright, jemputan. So semasa kita buat jemputan, kita kena komitkan, kena ada satu sel disiplin, kena komitkan. Kalau tadi target saya mau cari 100 orang kan. So saya akan bahagikanlah berapa lamanya saya kena cari 100 orang ini. Dalam 3 bulan kah? Atau dalam 4 bulan? Atau dalam 5 bulan? Kalau kita kata 4 bulan, 1 bulan saya akan cari 25 orang. 4 bulan 100 orang kan. So saya ada masalah untuk saya rehat sikit lah. So saya kena cari dan saya kena buat panggilan. Tiap-tiap hari saya kena buat panggilan. Sebab satu hari saya kena sponsor 1 orang kurang-kurangnya. Bila 1 hari saya kena sponsor 1 orang, so tiap-tiap hari saya kena buat panggilan lah. Saya kena buat jemputan. Dan bila kita buat jemputan, bila kita cakap, jangan cakap pasal produk, syarikat dan rancangan pemasaran. Ini jangan cakap. Sebab kita sudah ada banyak experience lah. Saya sendiri, saya bereksperience pun, saya pernah pergi jumpa seorang kawan, tapi saya nasib baik saya tak cakap. Bila saya pergi ke rumah dia, saya kata dia tahu Atomi, dia bagi tahu kat saya, dia kata JS, nasib baik dalam telefon you tak cakap Atomi. Kalau you cakap Atomi, saya panggil you tak payah main lah. Sebab dulu saya pernah join dan sudah expired lah. Saya punya upline tak jaga apa-apa dia cakap. So lepas tu saya terangkan balik pada dia apa yang Atomi ada, apa yang kelebihan, dan dia sudah okey, dia jadi member sekali lagi. Dan orang macam ni bila dia jadi member, dia akan jadi product lover sebab dia pernah guna produk kita dan dia sangat suka produk kita, tetapi sebab ramai upline tak tahu jaga downline, tak tahu pergi buat follow up. Kalau you tak buat follow up, habis. So kita jangan cakapkan produk, jangan cakapkan syarikat dan rancangan pemasaran. Kalau you cakap
lebih-lebih lagi orang yang tak tahu, dia ingat Atomy, tak maulah Atomy, itu direct sale lagi. Kita you cakap produk. Saya masih ingat lagi dulu ada seorang lagi semasa itu saya belum masuk Atomy lagi ya. Orang kata ada satu syarikat jual barangan keperluan harian. Dia cakap macam itu saja. Saya kata tak maulah. Sebab apa? Ini nak panggil saya beli barang lagi. Ini direct sale lah. So saya tak mau. So jangan cakap apa. Apa yang anda nak cakap. Ada orang tanya, JS, you kata tak mau cakap ini, tak mau cakap itu. So apa nak cakap? Tuan-tuan dan puan-puan, kita buat jemputan. Jemputan macam mana buat? Telefon saja kawan-kawan kita. Buat cakap sampai biasa, sembang saja. Lepas itu, cari satu alasan. Kebetulan saya akan pergi ke tempat you pada esok, mungkin esok atau lusa lah. So kalau you esok kan lusa you senang, bagi dia pilih. Isnin kah Selasa you senang, kebetulan saya ada pergi sana, saya boleh jumpa dia. Bagi dia dua pilih satu. Kalau dia kata dua hari ini saya tak ada masa lah. Saya selalu cuti Jumaat. Okey, tak apa. Saya boleh aturkan Jumaat jumpa anda juga. Pagi kah petang you senang. Tanya dia balik, bagi dia pilih pagi kah petang. Kalau petang pukul 2 kah pukul 4, bagi dia pilih juga. Dia tak boleh lari. Kalau jangan kita cakap, kawan, bila you senang, bila pun tak senang. Betul tak? Bila dia pun tak senang. Jangan cakap, jangan bagi dia semua bagi dia. Kita kena aktif. Kita jangan pasif sangat. Pasif sangat maknanya kita bagi dia pilih ya. Itu masa yang tak tahu bila. Kita kena bagi dia masa yang dia kena pilih. Jangan bagi tak tahu bila. Bila senang telefon saya, selalu orang katakan, bila senang telefon saya, jangan cakap macam tu. Bagi dia masa, bagi dia pilih. Bagi dia masa, bagi dia pilih. Dan selepas dia sudah pilih, tarik masa, kita sudah sahkan tarik dan masa, tolong tutup telefon secepat mungkin ya. Secepat mungkin. Sebab apa? Kalau anda masih duk sembang-sembang lagi, nanti dia tanya, you cakap-cakap macam ni, you nak jumpa saya buat apa? Dia akan sanksi tahu. So jangan bagi dia masa untuk berfikir banyak. Bila kita sudah buat appointment, tutup. Sebab apa? Kita nakkan dia luangkan satu masa bagi kita untuk kita membentangkan bisnes kita ataupun produk kita. Ya, so untuk tips ini ya, untuk tips keempat ini, jemputan ini, ini kita kena ada self discipline. Kita kena tabahkan hati, kita tak boleh malas. Kita kena ada disiplin diri sendiri untuk telefon, untuk membuat jemputan pada jangka masa 3 hingga 4 bulan. 3 hingga 4 bulan tak boleh stop, kena buat juga supaya kita dapat kita member kita, dan kita kalau boleh kita dapatkan leader-leader kita, downline yang nak buat. So ingatlah, tips ini tak boleh malas. Kita kena buat self discipline, disiplin diri sendiri dengan bagi komitmen pada diri sendiri. Saya mesti 1 minggu saya mesti jumpa berapa orang. Saya mesti buat appointment berapa orang. Kalau boleh tiap-tiap hari lagi bagus. Alright. Seterusnya, langkah yang kelima, berkongsi. Ini sangat penting lah, berkongsi ya. So anda tengok sini kan, berkongsi kan. Kalau kita nak berkongsi, masih ingat lagi kan tadi kita kata masa kita buat name list kan, buat senarai nama kan, kita bahagikan member-member kita kepada beberapa kategori ya. So pastikan keperluan mereka dulu. Anda tak boleh, saya tengok ramai kita punya downline ya, dia tak tentu arah, dia pergi cakap. So kita kena buat sedikit persediaan. Orang member yang kita nak jumpa, dia sukakan produk kah atau dia sukakan bisnes? Dia suka apa produk? Dia suka kosmetik ataupun dia suka suplemen? Kita kena buat persediaan ni, dan bila kita jumpa dia, barulah apa yang kita cakap dia berminat.
Jangan pergi, ingatlah, jangan pergi cakap apa yang dia tak berminat. Kalau kita cakap apa yang dia tak berminat, maka dia tak mau dengar. So kadang-kadang saya tengok begitu seksanya tahu itu kawan-kawan kita. Kita cakap tak habis-habis 2-3 jam. Padahal dia tak berminat langsung. You tak boleh sentuh hati dia langsung. Jadi kita kena pastikan kehendak dia, minat dia ataupun pain point dia. Barulah kita boleh senang bila kita buat pembentangan, bila kita buat perkongsian, dia boleh dengar dan dia boleh setuju dengan apa yang kita cakap. Ya. So itulah sangat penting. So di sini kita ada pengenalan syarikat, perkongsian produk, plan pemasaran dan visi syarikat. Di sini semua memang betul. Tapi sebelum ini kita kena buat apa? Ingatlah cakap apa yang dia nak dengar dulu ya. Bagi dia angguk kepala, bagi dia setuju dengan anda dulu, pandangan anda dia setuju dulu. Bila anda masuk, bila anda cakap, dia boleh dengar. Dia boleh dengar dan dia boleh terima apa yang kita nak sampaikan. So ingatlah cakap apa yang dia nak dengar, bukan apa yang kita nak cakap. Dan yang penting kita kena buat cerita kita sendiri ya. Jangan pergi cakap-cakap saja. Saya tengok kebanyakan orang kalau dia pergi share itu produk kan, dia macam baca itu produk itu sampai semua itu technical punya nama semua keluar. Orang tak mau. Sebenarnya member kita kan, dia nak tahu hasil, dia nak tahu apakah efek selepas kita guna. Itulah kebanyakan orang nak tahu. So apakah hasil, apakah efek yang kita gunakan produk selepas kita gunakan. So itu yang penting. So jadi kita kena adakan cerita kita sendiri, ataupun bila kita nak pergi buat perkongsian tentang bisnes ini, apakah pandangan kita dan apakah achievement kita, pencapaian kita setakat ini. Ya, so ini sangat penting lah. Semua kita kena buatkan cerita kita sendiri. Kalau tak ada cerita, orang suka dengar cerita lah. So kita kena adakan cerita ya. So tips untuk langkah kelima ini, kita tak semestinya nak habiskan pengenalan syarikat, perkongsian produk semua ini ya, atau plan pemasaran. Kita mungkin sentuh saja, tak perlu cakap dengan macam plan pemasaran kan, tak perlu kita cakap dengan detail, dan kita boleh adakan satu perjumpaan yang lain ya. So tips untuk perkongsian ini, kita kena adakan tips, kita kena adakan perjumpaan seterusnya. Sebab kita tak boleh habiskan semua ini. Kalau kita habiskan semua, member kita, kawan kita pun dia tak boleh terima begitu banyak. Itu informasi terlalu banyak, tak boleh masuk dalam kepala dia. So kita akan atokkan. So bila tanya dia lah, so esok bolehkah saya datang untuk ajak anda ataupun explain bagi anda faham plan pemasaran. Buatkan perjumpaan seterusnya. Dan kalau anda berkongsi produk kan, kalau berkongsi produk, tolong berkongsi dengan produk yang harga tinggi dulu ya. Sebab otak manusia kan, dia senang terima dari high ke low, dari tinggi ke rendah. Kalau kita cakap rendah ke tinggi, dia tak boleh terima. Kita share itu ubat gigi, berus gigi dulu, lepas tu kita share benda-benda yang mahal, benda-benda dengan harga yang lebih tinggi, selalunya orang tak boleh terima. So end up dia akan beli ubat gigi, berus gigi saja. So kita akan sharekan benda yang dengan harga tinggi dulu. Macam kalau kita nak share, kita boleh share Himohim dulu. Lepas tu kita share dengan benda yang lain, dia boleh terima. So ini sedikit sebanyak tips lah yang saya boleh bagilah. Apa yang kami buat lah. Tak semestinya betul lah, tapi kalau boleh, kalau anda ada cara anda boleh buat lah. Tapi inilah cara yang kami buat lah. Alright. So kita ke seterusnya, susulan ataupun follow up.
Follow up. Okay. So follow up ini untuk berjaya dalam Atomy ya, untuk berjaya dalam apa-apa pun apa-apa bisnes pun follow up sangat penting. Langkah ke-6 ni sangat penting. Boleh dikatakan 70% kejayaan kita ialah melalui follow up. So saya boleh kata bukan 70%, saya ingat lebih dari 70% hingga 90%. Ya, kena follow up. Kalau tak follow up, apa akan terjadi? Jadi anda akan tengok kebanyakan downline kita kan, dia masuk banyak orang, dia masuk banyak member, tapi semua tak beli barang. Dan semua tak main meeting, tak datang meeting, tak beli barang, bahkan muka pun tak nampak. Kita nampak muka dia di IC dia, dia cuma register saja. Cuma register, itu kita nampak saja. Sebab apa? Sebab kita tak buat follow up. So follow up susulan sangat penting. Kita kena buat dalam masa 48 jam. So 48 jam ini kita dikatakan masa emas 48 jam. So tuan-tuan dan puan-puan tolong ingatlah masa 48 jam ini adalah masa yang sangat-sangat penting. So bila kita buat follow up kita boleh telefon atau melawati dia. Bila kita sudah sponsor dia ataupun kita sudah dia sudah beli barang kan, boleh melalui telefon ataupun melawat dia. Dan ini juga kalau tak ada apa pun kita akan sentiasa telefon dia untuk membina hubungan. Dia tahu kita ambil berat walaupun dia beli ubat gigi, brus gigi saja. Bukan dia tak tahu gosok gigi, tapi kita pun telefon dia, kita follow up. Dan kita follow up dia supaya kuatkan keyakinan dia ya. Sebagai contoh kalau dia beli Himohim kan, so kita kena bagi tahu awal-awal lagi ini makan nanti dia mungkin ada healing crisis yang mana sakit dia ubat mana, bila dia sembuhkan tempat itu, so tempat itu akan sakit lagi. Bagi dia tahu lah dulu. So dia kata kaki saya sakit, mungkin saya makan lebih sakit pada mula-mulanya. So bagi dia tahu, dan telefon dia ataupun kita boleh hantarkan email kah, message kah, WhatsApp kan, itu testimoni kepada dia. Kuatkan keyakinannya, sebab manusia kan dia bukan nak dengar kita cakap, dia nak dengar orang lain cakap. Dia bukan nak dengar selalu JS Lim cakap, kadang-kadang saya pun kena minta orang lain cakap baru dia boleh dengar. Ini samalah. So kita hantarkan testimoni itu untuk meyakinkan dia, dan galakkan mereka mengguna produk yang lain. Bila dia guna ini, dia kata dia guna brus gigi, ubat gigi, bagus so you akan promote lagi lah. Selalunya kalau saya tengok kalau lelaki yang kalau orang yang dia berumur sikit kan, saya boleh panggil dia beli itu Himohim. Kalau tak mau pun nanti vitamin C mesti ada sesuatu yang dia mau sebab kalau orang yang sudah tua kan, dia mesti kekurangan sesuatunya kan. So galakkan dia gunakan produk. Kalau orang itu suri rumah, galakkan dia beli itu barang keperluan yang lain. So galak untuk mengatai mesyuarat. Bila dia guna barangan kita dan dia sudah yakin, dia kata bagus lah. Kalau you dengar dia cakap bagus, ajak dia meeting. Ajak dia datang meeting. Bagi tahu kat dia, meeting ini bukan bukan serius. Meeting ni kita cuma dengar saja. Dengar apa? Dengar orang lain kata. Pandangan orang lain tentang produk ini. Sebab bukan anda guna, mungkin orang lain guna. Mungkin orang lain itu pengalaman mereka lebih mendalam ya. Pengalaman mereka mungkin boleh lagi merangsangkan kita. So galakkan mereka join meeting kita. So ajak mereka bagaimana boleh buat mula perkongsian. Ini penting ya.
kawan-kawan Atomian, ini sangat penting. Bukan saja selalunya orang macam mana tahu, bila dia telefon kawan dia, bagus ubah gigi, berus gigi, bagus so you tolong pergi share dengan kawan you, habis. Sebab apa? Mungkin dia guna bagus tapi dia tak tahu macam mana untuk buat perkongsian. So kita kena ajak dia dulu macam mana nak buat perkongsian. Macam mana nak buat perkongsian, ajak dia, dan kalau boleh berlatih dulu. Panggil dia cakap depan kita, dia cakap kita dengar. Kalau boleh, bagi permulaan mungkin 3 orang yang pertama atau 5 orang yang pertama kan yang dia pergi jumpa, kita temankan dia. Itulah kita panggil follow up. So follow up bukan kita ligan tahu. Saya selalu tengok orang buat follow up macam mana tahu. You biar itu PV tak cukup you kena top up pergi cari apa-apa. So orang rasa tertekan. Orang rasa tertekan tahu. Ataupun you ini minggu tak ada new member, tak ada member baru you tak buat you kena cari berapa new member. Ini bukan follow up tuan-tuan dan puan-puan. Ini tekanan. So jangan bagi member kita tekanan. Kita akan temani dia dulu, bagi dia tahu macam mana nak buat dulu ya. So untuk follow up ini, ingatlah dia macam member-member baru ini, dia macam anak kita lah, anak kita yang belum berdikari. So jangan kita tinggalkan dia ya. Macam semasa anak kita belum dewasa lagi, belum berdikari lagi, jangan panggil dia pergilah buat cari makan sendiri, pergilah panggil dia pergi hidup sendiri. Tak boleh ya. So kita akan lebih lagi mengambil berat mereka dan temani mereka supaya mereka boleh berdikari ataupun boleh buat sharing ataupun mereka lebih faham Atomi, bisnes Atomi, barulah kita boleh bagi mereka buat. Tapi tolonglah jangan macam tadi saya cakap Anda bukan bagi dia, Anda bukan follow up, Anda bagi dia tekanan. Jangan bagi tekanan. Alright, so untuk yang step yang nombor 7, langkah nombor 7, counseling dan mendengar. Ini pun sangat penting loh. So step nombor 6, step nombor 7 sangat penting. Sebab apa? Sebab selalunya down upline kan, dia tak ambil berat tentang downline dia. Dia panggil dia buat saja. Saya boleh jumpa ramai di luar sana lah, bukan tim kita, di luar sana lah. Dia kata dia member Atomi, tapi upline sudah hilang. Upline bukan tak tahu pergi mana, ataupun upline panggil dia buat satu saja. Beli barang, jual barang, buat 2 benda saja, beli barang, jual barang. So itu bukan yang kita mau. So kita kena follow up dia dan kita kena dengar. So selalunya kalau member kita ada masalah kan, kita akan jadi pendengar dan cuba selesaikan masalah mereka. Cuba selesaikan masalah mereka. Kalau Anda orang yang baru, Anda tak tahu, tak apa, Anda boleh meminjam kemahiran orang-orang senior-senior kita atau orang-orang lain yang lebih mahir daripada kita untuk menyelesaikan masalah downline kita. Ya, lakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah ya. Mesti ya, jangan boleh kalau downline kita ada masalah, kalau member kita ada masalah kan, jangan kita abaikan tak apalah you buat sajalah. Jangan cakap macam tu. Sebagai seorang leader, kita kena selesaikan masalah mereka. Kalau masalah itu tak diselesaikan, dia tak ada kemajuan. So contohnya kalau hari ini downline saya dia sudah berapa minggu lah dia tak ada member baru kan. So kita kena ambil berat lah. Jangan telefon saja. Kenapa you tak ada member baru? Pergi cari member apa-apa. Jangan cakap macam ni. Ingatlah, ini kita bagi dia tekanan. Kalau kita bagi dia tekanan, dia bukan jadi, dia akan hilang nanti ya. Dia hilang terus. So apa kita buat?
Kita panggil dia main meeting. Ini kita adakan meeting apa ataupun kita ada ceramah, kita ada macam sesi macam ni, apa langkah kejayaan. You datanglah dengar, galakkan dia datang dengar ceramah macam ni atau sesi macam ni ataupun sesi yang Sifu buat kan. Bagi dia dengar lagi. So dia akan imbas kembali. Mula-mula kenapa saya nak buat Atomi? Saya punya impian mana? Keazaman saya mana? So dia akan kuatkan dan dia akan tanya sendiri, saya ada masalah macam ni. Bagi dia cakap ataupun dalam lepas meeting baru kita buat follow up. Ada masalah tak? Ada apa-apa masalah tak? Kebelakang ni anda sibuk apa-apa. So ambil berat. Jangan ambil kontak dia saja. Tanya dia ini tak ada, itu tak ada. Ataupun panggil dia buat ini, buat itu. Jangan. So itulah kita bagi counseling. Kita bagi counseling dan ingatlah tips untuk langkah ketujuh ini, segala masalah Atomi ada jawapannya. Segala yang mereka menghadapi, kebanyakan downline kita menghadapi sudah upline ataupun pemimpin ataupun Mr. Chan Sifu kita sudah melaluinya. Kita ada jawapan. So mungkin kita tak tahu, tapi kita tak tahu jangan takut. Kita akan belajar bersama pemimpin kita dan kita cuma cuba selesaikan masalah member-member kita. Bila anda boleh selesaikan masalah mereka, anda ada satu value, ada satu harga dalam hati downline. Mereka akan respect kita dan itulah mereka akan lebih percaya pada kita. Dan itulah yang kita mau buat network marketing. Yang penting kepercayaan. Dia percaya dengan kita. Apa kita cakap dia boleh ikut. Kalau dia tak percaya pada kita asyik duk panggil dia buat dan tak selesaikan masalah dia, maka dia tak akan ikut kita lah. Okay, so ini tentang langkah nombor 7, counseling dan mendengar So last kali, langkah yang nombor 8, duplikasi. Duplikasi apa? Ingat apa yang kita buat, kita duplicate. Apa yang kita buat, kita ajak downline kita, apa yang kita buat, kita ajak saja. Apa yang anda buat, ajak mereka. Ajak mereka ikut langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, keempat hingga ketujuh. Ini kita ajak. So yang penting yang langkah pertama lah. Bila dia nak start, bila dia nak mulakan buat bisnes Atomi, bantu dia cari impian dia. Bantu dia macam mana? Ingatlah motif kita, motif dia, pain point dia. Pain point itu titik kesakitan dia. Apa tu maksudnya? Maksud motif dia lah. Ada orang dia buat Atomi kerana anak dia. Ada orang kerana dia suka sangat produk. Ada orang dia nak cari pendapatan tambahan. Ada orang nak menjana pendapatan pasif. Macam-macam. Cari pain point dia dan bantu dia untuk cari impian dia. Lepas tu bantu dia untuk membuat keputusan keazaman dia. Lepas tu baru kita tunjuk ajak dia macam mana buat name list, jemputan, berkongsi, follow up dan counseling seterusnya. So apa yang kita buat, kita duplicate. Duplikasi adalah apa yang kita difikirkan, dilakukan dan pandangan oleh pengganti So duplikasi ini dia merangkumi 3 benda Tips untuk duplikasi ini dia merangkumi 3 benda. Yang penting ingatlah, yang penting tips kena buat ikut sistem tim sinergi. Ikut sistem tim sinergi. Kalau anda boleh ikut sistem kita punya tim, kita ada Sunday Kopitiam, kita ada team member sharing, dan kita ada one day seminar, kita ada Success Academy. Ikut kita punya sistem semua supaya dia pertama kali dia ubah pandangan dia. Sebab masa mula-mula kan, sebagai satu contoh lah, saya orang yang sama jugalah. Pandangan saya, Atomi ini direct sales.
So saya kena ubah pandangan saya. Selepas saya datang meeting, saya join meeting, saya ubah pandangan saya. Dia bukan direct sale yang semata-matanya. Kita bukan jual barang. Tahukah apa kita jual? Kita jual konsep kita. Betul tak? Kita jual konsep. Adakah Starbucks dia jual kopi dia? Bukan. Dia jual tempat keselesaan. Dia jual itu tempat dia sediakan itu aircon begitu sejuk, itu begitu selesa, kita boleh lepak di sana. Dia jual benda macam itu, dia bukan jual kopi. Kalau jual kopi, saya pergi kedai kopi sudahlah. Betul tak? So dia tak sama, kita jual konsep kita, bukan kita jual barang-barangan keperluan harian. So kita sentiasa kena bagi tahu kat kawan-kawan kita konsep kita. Konsep kita macam mana kita nak boleh menjana pendapatan melalui ini. Yang penting, yang ini selalu kita kena cakap, barang-barang keperluan harian kita yang wajib, pada dulunya dia satu negative equity, maknanya kita belanja sahaja. Kita guna, kita belanja sahaja. Tetapi kalau kita tukar ke jenama atomi, kita akan menjana pendapatan melalui gosok gigi, cuci muka, mandi, cuci baju dan sebagainya. So inilah tips yang kita kena ubah pandangan mereka pertama. Yang kedua, ubah cara buat mereka. Ubah method, cara buat. Dan ketiga, ubah mindset mereka. Mindset kena betul. Macam tadi saya cakap, selalunya kalau member dia kata dia nak buat, tetapi dia buat macam mana? Kalau dia senang dia buat, kalau tak senang dia tak buat. Senang tak senang ikut mood dia, ikut hati baik dia. Hari ini hati saya, mood saya baik, saya seronok, so saya ikutlah pemimpin saya pergi buat atomi, atau saya masuklah ini sesi ini atau seminar ini. Kalau mood saya tak baik, saya tak mau, saya tengok TV lah, tengok drama lah, tengok wayang lah, betul tak? Pergi lepak dengan kawan lah. So ini semua kena ubah. Ubah dengan cara macam mana? Kita panggil dia ikut kita satu step by step, dan dia akan ubah 3 benda ini. So bila dia ubah, maknanya kita sudah duplikasikan apa yang kita buat kepada dia. So kalau anda ikut 8 langkah ini, anda akan berjaya. Itu tunggu masa saja untuk anda berjaya. So hari ini saya sampaikan di sini sahaja. Ada apa-apa yang nak tanya tak? Boleh tanya. Ya, 8 langkah yang sangat luar biasa, betul. Ya, Tuan HB kata paling luar biasa, betul. Ya, so semua ahli-ahli yang baru kan, kalau anda boleh ikut 8 langkah ini, tak mungkin anda tak berjaya. Tak mungkin anda tak berjaya. Kalau anda ikut, bukan ikut saja tips-tips yang tadi saya bagikan. Kalau anda tulis dan anda bukan anda saja buat, anda duplikasikan ataupun anda ajak leader-leader anda buat juga. So rangkaian anda akan berkembang dengan cepat, Alright, ada apa-apa nak tanya tak setakat ini? Boleh faham saya cakap boleh ada lebih ataupun saya cakap dengan sangat cepat lah. Bolehkah? JS. Ya. Chaidi ya. Ya, Bang Chaidi. Okey, dari langkah 1 hingga 8 tadi, daripada pengalaman JS, apakah halangan yang paling berat, paling susah JS hadapi hingga boleh mencapai tahap sekarang ni? Terima kasih. Terima kasih Bang Zaidi terima kasih. Ini soalan yang sangat bagus. Sebab memang semua orang ada. Tapi yang paling susah sekali itu step nombor 4 lah. Step nombor 4 tu jemputan. Sebab manusia memang macam ni lah. Bukan anda, saya pun sama lah. Kita sampai jalan sampai satu tahap kita
rasa malas tau. Itu kita tak self discipline. So itu yang kita nak buat jemputan tu, kita tak boleh stop mah. Kita tak boleh stop. Kalau you stop 1 hari, you akan stop 2 hari, 3 hari. So jangan sesekali anda stop lah. Wah. Kalau anda nak buat jemputan kan, so katakan 1 minggu. Kalau anda tak boleh buat tiap-tiap hari, dalam 1 minggu anda nak cari 5 orang kan, atau 10 orang kan. Itu kita kena buat lah jemputan itu. Jangan kita stop mah. Kalau you stop mah, nanti you akan jadi malas lah. Nak start balik tu susah. Percaya kepada saya, kita nak stop senang, tapi kita nak balik, nak jalan balik memang susah. So tak boleh stop. Ini macam kita masak air tau. Air tu tak didih lagi, kita tutup api. Nanti kita buka lagi. Dia nak mendidih, kita tutup api lagi. So bilakah dia boleh mendidih? So, kita kena buka api bagi dia mendidih. Bagi dia lama kau bagi dia mendidih. Kalau tidak, kita sentiasa buka tutup, dia tak boleh mendidih. So itulah yang paling susah, Bang Caidi. Memang paling susah. Itu sikap kita sendiri. Sikap kita sendiri. So saya sukan kita kena ada self discipline. Self discipline, dan saya selalu katakan kita kena attend, kita kena hadir meeting macam ini. Dia bagi kita merangsang kita, dia bagi kita satu kuasa tau, satu boleh kata macam aura tau, kita jalan terus. Kalau kita tak ada meeting, kita akan lemah dan kita akan rasa malas. Dan kalau you malas, you tak pergi buat jemputan, habislah. No? Okey, terima kasih ya. Ada lagi soalan tak? Ya. Okay. Saya nak tanya satu soalan lah. Okey. Macam mana cara kita buat follow up? Contoh saya punya leader, dia buat masuk, katakanlah dia buat masuk 5 orang, right? Mungkin dia baru, dia tak tahu lagi, kita pun belum ajar lagi cara nak follow up. Jadi adakah semasa tu kita sebagai leader, kita kena ambil alih tugas follow up tersebut selepas kita mengenali orang-orang baru tu, sebelum kita punya orang yang bawa masuk tu, kita sebagai leader kah yang follow up ataupun kita ajar orang yang bawa masuk tu follow up? Yang mana yang lebih efektif? Sebab pada apa yang saya buat sekarang, setiap orang baru yang masuk, saya cuba nak kenal orang tu walaupun orang bawah saya yang bawa masuk. Kita follow up ke ataupun kita ajar orang tu untuk follow up? Okey. Itu soalan. Okey. Terima kasih. Soalan bagus juga. So ini memang satu boleh dikatakan satu masalah bagi upline dan downline sebab selalunya mungkin downline kita kan, dia ada pernah mengetahui direct selling, company direct selling yang lain. So mereka punya pemikiran tu lain sikit. Pemikiran mereka downline mereka tak mau memperkenalkan kepada orang atas upline tau. Dan bila saya pernah jumpa macam ni, saya cuba follow up downline, dia lah, orang tu lah, dia tak mau, dia marah, dia kata jangan sentuh orang dia. Memang ada macam ni. So apa yang kita buat, kalau Tuan Sapawi, you boleh follow up downline, dia sangat bagus lah. Tapi bukan, kita ingatlah, kita bukan nak follow up saja, kita nak ajak dia macam mana follow up. So bagi saya kan, selalu saya buat macam mana kan, saya mula-mula sekali saya akan bagi tahu kat dia, ini orang baru yang you carikan, you tolong recommend bagi saya, sebab saya nak buat training bagi dia. Buat training apa? Saya nak ceritakan marketing plan, dan itu line system, 5 kelebihan Atomi, semua ini saya kata saya nak buat. So kalau saya buat, dia dengar lah, bagi dia belajar juga. So bila saya buat itu, orang downline dia sudah kenal dengan saya lah. So saya akan bagi tahu jugalah, apa-apa pun kalau anda boleh jumpa saya. So dia tak rasa macam kita tiba-tiba saja kita mengambil alih tahu. Kita ada, dia bagi dia biasa sikit, kita akan bagi ubah sikap dia, ubah pemikiran dia sikit masa kita buat
marketing plan kah, itu live system kan. Lebih-lebih lagi live system bagi dia faham. Orang saya pun orang dia sudah masuk ke tempat dia, tak boleh pergi mana-mana lah. Itu orang dia juga lah. Kan, so itu saja dan bukan saja kita nak follow up mula-mula kita follow up, tapi kita kena bagi kawan kita assignment sikit. Bagi dia tugasan sikit, macam dia bawa 5 orang kan. Okey, 5 orang saya untuk follow up, tapi saya bagi dia tugasan sikit. Bagi apa tugasan tau? Saya kadang-kadang saya nak panggil mereka meeting kan. Saya akan panggil orang ni. You bawa 5 orang you datang meeting. Bagi dia sikit senangnya. Tapi jangan bagi dia tekanan sangatlah. Yang lain yang follow up tu kita buat dulu. Lepas tu kita pass bagi dia. Kita akan membantu dia mengambil alih juga line dia lah satu hari nanti. Tapi pada mulanya kita akan buat follow up dulu lah. Okey, boleh tak? Kita kena buat follow up dulu. Kalau kita tak buat habis. Mereka tak tahu buat follow up habis. Banyak downline saya expired begitu saja dan saya pun tak mau itulah sebab kalau mereka tak mau recommend bagi saya biarkan. Saya biarkan. Sebab kita tak boleh buat apa. Alright. Thank you. Okay. Harap saya boleh jawab soalan you. Ada lagi tak soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya ingat kita berhenti di sini dulu, boleh tak? So, saya mengucapkan terima kasih kerana sudi hadiri sesi saya hari ini dan saya juga mengucapkan selamat maju jaya dan saya juga berdoakan supaya anda semua cepat-cepat naik ASM, kurang-kurangnya ASM. Dan lain kali saya nak dengar cerita anda, bukan cerita saya lagi. Okey. Selamat malam dan selamat maju jaya. Saya kembalikan kepada Yam. Yam. Okay, thank you very much, Mr. Jaslim, Serros Master kita. Saya rasa memang hari ini memang dapat banyak info-info dan juga tips-tips macam mana kita nak maju lagi dalam bisnes ini. Jadi saya pun kenalah harap semua bertindak mengikut apa yang dikongsikan tadi dan sekali lagi terima kasih Serros Master Mr. Jaslim atas perkongsian yang hebat tadi. Jadi kita jumpa di puncak kejayaan. Aja. Thank you semua. Terima kasih.